Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. Hai Oviga. Oh, dia masuk hari ni. Okay, untuk hari ni, teacher dah share 7 soalan dari soalan pasia. Malam ni nak buat 7 soalan tu. Saya banyak ambil soalan aplikasi. Maksudnya dia guna yang janjang geometri dengan janjang aritmetik tu dekat soalan-soalan yang aplikasi lah, berbentuk aplikasi. Jadi 5 soalan saya buat soalan aplikasi dan 2 soalan yang soalan dia yang still guna SN dengan TN. Jadi jom kita start. Jadi soalan yang pertama, kalau tak nampak cakap sebab teacher just tunjuk dari buku this is from this book, analisis bertopik. So buku ni bagus. So this year punya belum keluar lagi. Oh, pasal buku pula dah. Okay, jom kita sambung. Untuk soalan yang pertama teacher bagi ialah soalan SPM 2016 question 21. Okay, untuk soalan ni kita baca satu-satu. Yang penting you baca soalan dan keluarkan maklumat. So untuk soalan ni dia kata suatu gerai menjual teh tarik, memberikan pilihan kepada pelanggan-pelanggannya sama ada menggunakan susu pekat atau susu cair. So keyword dekat sini tengok ada 2 jenis susu, iaitu susu pekat dengan susu cair di dalam minuman mereka. Okey, pada suatu hari tertentu, gerai tersebut menggunakan 70 tin susu pekat. Saya garis dulu nanti saya tulis kat sini apa maklumat yang kita dapat. Dan 48 tin susu cair. And then dia kata gerai itu menggunakan 5 tin susu pekat dan 3 tin susu cair dalam masa sehari. Okey, then dia nak tengok selepas berapa harikah bilangan baki tin bagi kedua-dua jenis susu itu adalah sama banyak. Maksudnya berapa yang sama banyak. Okey. Jadi dari sini dia nak tengok. Okey, saya tulis kat sini. Ni saya keluarkan maklumat Dia kata ada susu pekat dengan ada susu cair. So original dia mula-mula susu pekat ni ada 70 tin. 70 tin. And then susu cair ni ada 48 tin. Dan dia kata gerai itu menggunakan 5 tin susu pekat dengan 3 tin susu cair. So kat sini setiap hari dia akan tolak 5 tin. Sebab dia guna. And then yang ni pula dia akan tolak 3 tin susu cair. So dari sini bila kita nak tengok bila dia sama, kedua-dua jenis susu ini adalah sama banyak, dia nak tengok TN ni dengan TN susu pekat dengan TN susu cair ni sama. Jadi bila kita nak tengok TN and dia guna konsep tambah dengan tolak, bila tambah dengan tolak kita akan guna janjang aritmetik. Kita tak guna janjang geometri sebab dia guna tambah dengan tolak. Okey. Jadi dari sini kita tahu susu pekat original dia A adalah 70. Macam tu. Saya keluarkan And then dia punya D adalah negatif 5. So kita dah dapat ni untuk susu pekat. Saya tulis ni untuk P lah, pekat, susu pekat. And then A untuk susu cair adalah 48. D dia adalah negatif 3. Jangan lupa negatif sebab dia tolak. Kita tolak setiap hari. Okay. So dari sini dia nak tengok yang TN susu pekat, TN untuk susu pekat P bersamaan dengan TN susu cair. Bila hari dia yang sama. Jadi dari sini kita akan guna untuk formula TN. TN adalah A tambah N tolak 1D. Ni memang formula diberi dalam exam. Jadi kita guna sahaja dari sini. A adalah 70 tambah N kita nak cari hari ke berapa. D adalah negatif 5. Okey. Sama juga belah kanan. Adalah A adalah 48 tambah N kita nak cari. D adalah negatif 3. Okey. So dari sini baru kita yang ni algebra saja. 70 tambah ni negatif 5 dengan N akan dapat negatif 5N. Negatif 5 dengan negatif 1 akan dapat positif 5.
Okay, so sama dengan 48, saya buka kurungan terus tolak 3N tambah 3. So kat sini pun kalau saya buka kurungan, tambah tolak akan jadi tolak 5N tambah 5 bersamaan 48 tolak 3N tambah 3. So ni algebra gerakan-gerakan. Sini kita dapat 75 tolak 5N bersamaan negatif 3N 48, 49, 50, 51. Okay, so gerakkan saya nak bagi positif N, saya gerakkan sini ke sini. Jadi kat sini jadi 5N tolak 3N, 2N. And then 75 tolak 51. So 75 tolak dengan 51 akan dapat 24. So N saya sama kat sini N sama dengan 12. So kita dapat 12 hari. Jadi jawapan dia selepas 12 hari. Bilangan tin susu cair dengan susu pekat akan jadi sama. Okey? So ini adalah jawapan bagi SPM 2016 question 21. Yang ni. Alright. Then kita buat SPM 2016 question 22. Okay, ni soalan dia. Alright. So untuk soalan ni, ingat tak hari tu saya dah cakap ni soalan straightforward lah sebab dia dah bagi 3 sebutan. Hari tu saya ada tunjuk salah satu jenis soalan bila dia bagi 3 sebutan. So bila dia bagi 3 sebutan, lepas tu dia bagi nisbah sepunya. So kita boleh carilah X ni. Bila ada 3 sebutan, terus kita boleh cari. Which is apa yang kita boleh buat? Sini dia dah sebut janjang geometri. So janjang geometri of course lah ada nisbah sepunya R. R macam mana kita nak dapat? R adalah T2 bahagi T1. So kita boleh dapat terus since dia dah bagi nilai R. So kita boleh dapat X. Okay. So kat sini kita kira terus untuk area the value of X. The value of X A, kita ambil T2 bahagi T1 R. Sebab R dia dah bagi 1/2. Okay. So T2 bahagi T1 ialah 2X tolak 7 per X tambah 1. So dari sini kita boleh darat silang lah. Contoh. Sebab dia ada satu atas bawah, satu atas bawah. Kalau contoh belakang ni ada tolak 1, tak boleh lagi Kita kena jadikan satu pecahan sahaja. Okay, then kita darat silang, kita akan dapat 2X tolak 7 bersamaan X tambah 1. So kat sini dapat 4X tolak 14 bersamaan X tambah 1. So dapat 3X bersamaan, saya gerakkan 15. So X bersamaan 5. Ni untuk soalan 9A iaitu SPM 2016 question 22. Dan kita masuk B. Dia kata B, the first term dia suruh cari A sebab dia kata cari sebutan pertama. So dia nak suruh cari A lah sekarang ni. B. Dia nak suruh cari A jika X tambah 1 adalah sebutan ke-12. Okey. So dia kata X tambah 1 ni adalah sebutan ke-12. So kalau sebutan ke-12 maksudnya ni T12 lah. So T12 bersamaan X tambah 1. X tadi kita dah ada which is 5. So kat sini 5 tambah 1 6 lah. T12. Dan kita check ni adalah tadi kita dah tahu janjang geometri. So janjang geometri formula dia adalah A R N tolak 1. So masukkan je lah iaitu A kita nak cari, R adalah tadi dia dah bagi 1/2. 1/2 saya tukar ke perpuluhan jadi 0.5 lah. N tolak 1, 12 tolak 1, 11. Dan kita dapatlah jawapan. Okay, so saya tekan kat sini, tekan kalkulator terus lah. 6
bahagi 0.5 kuasa 11. So dapat 12288. A sama dengan 12288. Ni jawapan dia. Okay. And then next, soalan kelima. Soalan kelima adalah SPM 2016, question 23. Untuk soalan ni, dia kata, okay, kita baca maklumat macam biasa. Mohan mengambil masa 4 minit untuk menghabiskan kilometer pertama dalam suatu acara larian 15 kilometer. So, untuk 1 kilometer pertama, dia lari 4 minit. Okay, and then dia nak lari 15 km. So, and dia 15 km lah total. Dia tidak dapat mengekalkan stamina-nya, maka bagi setiap kilometer berikutnya, dia mengambil 1/8 lebih masa berbanding dengan yang diambil untuk kilometer sebelumnya. Maksudnya 1 kilometer 4 minit. Kilometer yang kedua, iaitu 2 kilometer lah. Maksudnya kilometer seterusnya lah, 1 kilometer seterusnya. Dia akan ambil 1/8 dari 4 minit. Pertambahan So, ni tambah dengan 4 minit lah. Maksudnya ni adalah pertambahan masa, iaitu 1/8 dari 4 minit. Dan tambah dengan 4 masa, iaitu dari tadi lah, yang mula-mula tu. So, kat sini kita akan dapat ni 1/8 darab dengan darab dengan 4. And then kita tambah dengan 4. So, kedua ni dia dah ambil masa 4.5 minit. Okay. Untuk yang ketiga pula, yang seterusnya, 1 kilometer seterusnya, dia dah akan ambil 1/8 dari 4.5 minit ni pula. Dan tambah dengan 4.5 minit. Sebab masa sekarang 4.5 minit dan ini adalah pertambahan masa. So, dia macam tu tau. So, saya buat 1/8 darab dengan 4.5 dan tambah dengan 4.5. So, dapat 5.0625 minit. So, dapat 3 sebutan dah okey. Kita check, kita tulis balik. Maksudnya 4.5 5.0625. So, saya tengok kat sini, dia kalau kita confuse, dia guna aritmetik ke geometri? Aritmetik ke geometri? Kita check yang ni. So, kalau kita tolak, dia dah dapat ni 0.5, ni dah lebih. Jadi, saya check, saya bahagi je. 4.5 bahagi 4. So, dapat 9.8. 5.0625 bahagi dengan 4.5. Dapat 9.8 juga. So, maksudnya 9.8 ni adalah R dia lah. Which is 1.125 R dia. Okay. And then dia punya A adalah 4 minit lah. Yang pertama ni. Okay. So, bila dapat maklumat ni, baru kita baca seterusnya. Dan dia tidak dapat bla 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 bla. Kita dah baca tadi. Okay. Peserta-peserta yang menamatkan larian melebihi 2 jam tidak layak untuk acara larian peringkat negeri. So, kalau lebih 2 jam, tak layak masuk peringkat negeri. Tak layak peringkat negeri. Okay, then. Okay, adakah Mohan layak? Tunjukkan kiraan untuk menyokong jawapan anda. So, dia tanya Mohan ni layak ke tak? Mohan layak tak? Okay. So, macam mana nak check dia layak ke tak? Dia nak lari 15 km. So, kita tengok jumlah dia lari dari kilometer pertama 4 minit tambah 4.5 tambah 5 minit ni tambah keseluruhan selama 15 km ni. Lebih tak 2 jam? Macam tu. So, kita akan guna SN lah. SN. Jadi, SN, kita dah tahu SN dia bersamaan A plus A plus, dah lupa dah punya ni formula.
Oh, sorry. Yang ni saya kena guna, mana ada plus. Dia akan guna A Rn tolak 1 over R tolak 1. Okey, ni formula untuk janjang geometri lah, sebab kita dah check tadi R kan. So kat sini dia adalah selama 15 km. So kat sini A dia adalah 4 minit, R dia adalah 1.125, N dia adalah 15 tolak 1 per 15 tolak 1. So dapat kat sini. Kita check. So dari sini 1.125 kuasa 15 tolak 1 tutup kurungan per 15 tolak 1. So dapat kat sini 4 1. Oh, sorry, saya silap tulis kat sini. Apa saya tulis ni? Tu dapat pelik. 1.125 tolak 1. Astaghfirullahaladzim. So dapat kat sini 155.26 minit. Dia cakap 2 jam kan. Jadi antara kamu tukar jam ni jadi minit, so 120 minit lah. So ni dah lebih ni. Maksudnya dia tak lepas ni, tak layak. Tapi kalau kamu nak tukar ni dalam jam, kamu bahagi 60 je lah. 155.26 bahagi 60. So bahagi 60, kamu akan dapat lebih kurang 2 jam, 2.6 jam. Approximately lah. Jadi Mohan tak layak kerana melebihi 2 jam. Okay?